Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Noha binti Muhammad Sabri, bernombor metrik D2022110424. Saya akan menerangkan peminalan mengenai tajuk yang kami kaji, iaitu masalah disiplin yang sering berlaku dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Seperti yang kita tahu, masalah disiplin dalam kalangan pelajar sering menjadi bualan hangat yang diperkatakan oleh masyarakat di negara kita. Antara contoh masalah disiplin yang sering dilakukan oleh para pelajar ialah buli, rokok, kecurian, hotel sekolah dan sebagainya. Secara umumnya, disiplin merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pendidikan, disiplin ditakrifkan sebagai kesanggupan seseorang dalam mematuhi undang-undang, bekerja mengikut tata tertib, menghormati hak individu, mengamalkan tingkah laku yang baik dan membantu antara satu sama lain. Manakala, mengikut E-Ahmad 1990, disiplin bermaksud yang dipersetujui oleh sesuatu kelompok masyarakat bagi mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempurnaan masyarakat itu sendiri. Antara faktor utama yang menyebabkan masalah disiplin sering berlaku adalah disebabkan individu itu sendiri. Hal ini kerana pada peringkat umum mereka, perasaan ingin tahu dan memberontak membuat-buat dalam diri mereka. Mereka ingin mencuba sesuatu perkara yang baru demi memuaskan kehendak mereka itu sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahawa masalah disiplin dalam kalangan pelajar amat membimbangkan di negara kita. Justru, kita seharusnya bersama-sama berganding bahu dalam menangani masalah disiplin demi memastikan kesejahteraan dan dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Batrisha Akhtari binti Rizwan yang bernombor metrik D202211042262. Saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Yang pertama, kajian ini telah dilaksanakan secara amnya untuk mengenal pasti apakah masalah disiplin yang paling kerap berlaku di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui dengan lebih terperinci pada peringkat umur berapa pelajar melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana prestasi mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk menjelaskan faktor-faktor dan kesan-kesan yang akan berlaku pada pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin. Yang keempat, untuk menyatakan cara pihak sekolah mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang persoalan-persoalan dalam kajian. Yang pertama, apakah masalah disiplin yang paling kerap berlaku di sekolah? Yang kedua, pada peringkat umur berapakah pelajar melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana prestasi mereka dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah faktor-faktor dan kesan-kesan yang akan berlaku kepada pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin? Yang keempat, bagaimanakah cara pihak sekolah mengatasi masalah tersebut? Dan yang terakhir sekali, apakah harapan guru terhadap generasi yang akan datang ataupun kepada bakal pelajar yang akan masuk ke sekolah dan berikan sedikit kata-kata semangat atau nasihat. Sekian. Nama diberi Humairah binti Rosli yang memegang nombor metrik D202211042256. Saya akan menerangkan bab metodologi kajian. Bab ini banyak membantu kumpulan untuk membuat keputusan dalam perbincangan tentang isu masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Reka bentuk kajian yang kami jalankan adalah berbentuk kaedah pengumpulan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik seperti temu bual secara atas talian menggunakan platform Google Meet. Menurut Piau 2006 telah menyatakan bahawa perbualan dua hala yang bertujuan untuk mengumpul maklumat kajian melibatkan interaksi antara penemu bual dan responden. Bagi sumber dapatan lain, kami menggunakan teknologi seperti membuat carrier melalui jaringan internet untuk menambah pengetahuan mengenai tajuk kajian kami. Seterusnya, prosedur pengumpulan data akan dibentangkan dalam rumusan. Pada 27 Oktober 2023, kami menubuhkan kumpulan dalam aplikasi WhatsApp bagi memudahkan perbincangan dan gerak kerja. Pada 30 November sehingga 2 Disember 2023, kami melakukan perbincangan ahli kumpulan berkaitan isu masalah disiplin sekolah serta kami merancang perjalanan tugasan kami. Pada 18 dan 19 Disember 2023, kami melakukan pembahagian tugasan dan kerja masing-masing serta mengkaji isu kajian. Pada 20 Disember 2023, kami melakukan temu bual bersama seorang guru yang berpengalaman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah serta menghasilkan pandangan dan idea yang bernas bersama-sama. Pada 21 hingga 23 Disember 2023, kami menganalisis, merekod semua data yang diperolehi dan menyiapkan artikel jurnal seterusnya menghasilkan video pembentangan. Ini sahaja daripada saya. Sekian. Dilaksanakan
melalui atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Kami berhubung dengan seorang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah kluster kecemerlangan dan juga tahfiz model Ulul Albab, di mana aliran ini menekankan Quranik, ijtihadi dan istiqlali kepada para pelajar dalam pembelajaran di sekolah. Bagi memenuhi keperluan kerja lapangan ini, kami membuat seorang guru mata pelajaran tahfiz Al-Quran dan Mahal Al-Quran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, iaitu Encik Yahya bin Ibrahim melalui aplikasi Google Meet. Encik Yahya berpengalaman menjadi seorang guru lebih kurang 13 tahun. Wawancara Encik Yahya bin Ibrahim, masalah disiplin yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah adalah buli, vape atau rokok dan keluar asrama tanpa izin. Beliau menyatakan bahawa masalah disiplin yang paling kerap berlaku dalam kalangan pelajar lelaki adalah buli. Menurut responden, masalah disiplin di sekolah masih lagi dalam keadaan terkawal. Hal ini kerana wujudnya kerjasama guru disiplin dan polis angkat sekolah. Oleh itu, wajarlah kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang tingkah laku buli di sekolah. Oleh itu, wajarlah kesedaran serta kefahaman yang mendalam tentang tingkah laku buli di sekolah oleh guru dan pihak yang terlibat dalam pendidikan sangat perlu dalam usaha melawan serta mengatasi masalah ini. Berdasarkan kajian ini, masalah disiplin yang sering berlaku melibatkan pelajar dalam lingkungan umur 13 hingga 15 tahun. Puncanya ialah disebabkan faktor umur yang masih muda dan muncul perasaan ingin tahu serta mahu mencuba benda yang baru. Jadi, ia juga dapat menjatuhkan prestasi pelajar dalam pembelajaran. Akan tetapi, responden menjawab spekulasi berkaitan prestasi pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin, yang mana pelajar tersebut tidak terlalu ketinggalan dalam pembelajaran. Hal ini kerana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah menapis dan menilai dalam setiap aspek pelajar sebelum mendapat masuk ke sesi pelanggaran dan pembelajaran sekolah. Jadi, secara keseluruhannya, kajian ini mendapati wujud bila kecil yang terlibat dalam masalah disiplin. Namun, hal ini dapat dikawal dengan baik oleh pihak pengurusan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung faktor dan kesan masalah disiplin di sekolah dan juga cara pihak sekolah mengatasi masalah disiplin tersebut. Okey, untuk faktor berlakunya masalah disiplin di sekolah, yang pertama, menurut hasil temu bual bersama dengan Encik Yahya bin Ibrahim, iaitu guru tahfiz SMK Agama Kedah, menurut beliau, pengaruh terbesar di SMK Agama Kedah adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini disebabkan oleh kerana di Sekolah Agama Kedah, tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, mereka wajib untuk tinggal di asrama. Secara tidak langsung kita dapat lihat mereka banyak habiskan masa remaja mereka di sekolah. Jadi di situlah menyebabkan pengaruh rakan sebaya ini adalah faktor utama dalam berlakunya masalah disiplin, iaitu gejala buli. Okey. Untuk faktor yang kedua, menurut Encik Yahya Ibrahim, iaitu pengaruh media sosial. Kalau kita dapat lihat pada hari ini, pada zaman yang moden ini, pelbagai aksi ataupun video-video yang ganas tersebar di media sosial. Jadi secara tidak langsung, para pelajar ini mudah terikut dengan aksi tersebut. Ini juga menyumbang ke arah terjadinya gejala buli di sekolah. Kesan pula berlakunya masalah disiplin di sekolah adalah pertama, ibu bapa sendiri yang mendapat malu, iaitu ibu bapa mendapat malu disebabkan oleh masalah disiplin buruk yang dilakukan oleh anak mereka. Yang kedua, pihak sekolah akan memindahkan pelajar yang bermasalah ini ke sekolah lain atas beberapa faktor dan juga kebaikan untuk dua-dua pihak, sama ada baik pelajar itu sendiri ataupun pihak sekolah. Yang ketiga, pelajar ini akan digantung oleh sekolah untuk dalam beberapa tempoh. Mungkin ada yang digantung selama 2 minggu dan ada juga akan digantung lebih mengikut berat masalah yang pelajar ini lakukan. Kemudian saya akan menyambung pula iaitu cara bagaimana pihak sekolah ini mengatasi masalah disiplin yang dialami di sekolah. Yang pertama, pihak sekolah akan memanggil waris untuk ke sesi kaunseling, iaitu di mana pada sesi kaunseling tersebut pihak sekolah ini mengumpulkan waris, pelajar dan juga pihak atasan sekolah. Di situ mereka membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah disiplin tersebut untuk kemaslahatan kedua-dua pihak, itu baik waris dan juga pihak sekolah. Yang kedua, cara pihak sekolah mengatasi masalah disiplin tersebut adalah setiap sekolah mempunyai polis angkat. Oleh itu, pihak sekolah menyerahkan tindakan selebihnya ataupun tindakan sewajarnya kepada polis angkat ini. Polis angkat ini akan menghukum ataupun mengambil tindakan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Kenapa polis angkat ini mengambil tindakan? Adalah untuk dijadikan iktibar kepada para pelajar lain supaya tidak mengikuti jejak langkah rakan mereka, iaitu gejala buli itu. Sekian itu saja dari saya.
Berdasarkan wawancara tersebut, teori yang digunakan adalah teori psikososial. Menurut Eric Erikson bahawa setiap daripada individu itu mempunyai 8 peringkat perkembangan, yang mana setiap perkembangan tersebut digambarkan dengan pelbagai krisis psikologikal dan individu tersebut sewajarnya menyelesaikannya terlebih dahulu. Oleh hal yang demikian, krisis identiti keremajaan itu sangat penting. Sekiranya remaja tersebut gagal dalam suatu pembentukan identitinya, maka akan munculnya kekeliruan yang mana remaja itu tidak dapat bezakan suatu perkara yang baik maupun buruk. Kesannya, wujudnya berbagai-bagai tingkah laku negatif seperti merokok, vandalisme, kontes sekolah, buli dan sebagainya. Di sini, saya akan memasukkan tahap-tahap perkembangan psikologi, iaitu tahap pertama anggaran umur bayi sehingga 18 bulan. Yang mana krisis psikososialnya adalah kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Yang mana pada tahap ini, sekiranya bayi tersebut mendapat penjagaan yang baik, maka akan wujud perasaan percaya. Sekiranya bayi itu tidak mendapat penjagaan yang baik, maka akan timbulnya perasaan tidak percaya. Seterusnya, pada tahap kedua, anggaran umur 18 bulan sehingga 3 tahun, iaitu krisis psikososialnya adalah kebolehan mandiri lawan malu dan ragu, iaitu mereka lebih gemar untuk membuat sesuatu perkara tanpa bergantung kepada orang lain. Manakala pada tahap ketiga, anggaran umur 3 tahun sehingga 6 tahun, iaitu inisiatif lawan rasa bersalah. Iaitu, pada tahap ini, kanak-kanak mula berinteraksi dengan persekitaran, iaitu mereka cuba untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti sapu sampah, pakai tudung dan sebagainya. Manakala pada tahap keempat pula pada umur 6 hingga 12 tahun adalah krisis psikososialnya adalah berdaya saing lawan rendah diri, iaitu kanak-kanak pada tahap itu mudah rasa cemburu dengan pencapaian dan kebolehan orang lain. Dan pada tahap kelima iaitu umur 12 hingga 18 tahun, krisis psikososialnya adalah identiti lawan kekeliruan identiti, iaitu pada peringkat ini remaja sebenarnya berjaya dalam mencari identiti mereka, terutama dalam bidang pekerjaan, peranan jantina, agama dan sebagainya. Manakala pada tahap ke-6 pula, krisis psikososialnya adalah keintiman lawan keterasingan, iaitu pada umur 18 tahun sehingga 35 tahun, yang mana peringkat ini seseorang perlu membangunkan sesebuah hubungan intim dengan orang lain. Jika tidak, seseorang itu akan mengalami perasaan yang terasing dan kekosongan. Manakala pada tahap yang ketujuh, iaitu krisis psikososialnya adalah kemurahan hati lawan kebantutan, iaitu pada peringkat umur 35 tahun sehingga 65 tahun, iaitu mereka berusaha mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi yang akan datang. Dan pada tahap yang terakhir, tahap yang ke-8, krisis psikososialnya adalah ego yang berintegriti lawan kehampaan, iaitu pada anggaran umur 65 tahun hingga akhir hayat, iaitu mereka berasa berpuas hati dengan kehidupannya. Akhir sekali, terdapat 8 tahap perkembangan menurut teori Eric Erikson. Saya akan membincangkan teori kajian, iaitu teori perkembangan Robert David-Hurst. Teori David-Hurst merupakan teori berkembang bercorak sosial budaya dan antropologi. Mengikut pandangan ini, kanak-kanak adalah hasil dari tekanan sosial budaya yang mempengaruhinya. Nilai dan institusi setiap kebudayaan akan menghasilkan personaliti tertentu. Oleh itu, perkaitan antara faktor kebudayaan, sosial budaya dan psikologi membolehkan kita memahami kanak-kanak tersebut sepenuhnya. Menurut David-Hurst, selain budaya, faktor biologi, sosial dan psikologi juga mempengaruhi perkembangan seseorang, individu yang melahirkan konsep tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan merujuk kepada satu tugas yang lahir pada satu masa di dalam hidup individu tersebut. Tugas ini dihuraikan daripada segi pembelajaran yang diperlukan oleh individu berdasarkan kebudayaan beliau. Keadaan ini adalah untuk melihat perhubungan di antara keperluan, proses kematangan dan tekanan kebudayaan. Konsep tugas ini berguna untuk menerangkan kepentingan tugas bagi kanak-kanak di peringkat umur yang berlainan agar dapat disediakan kegiatan pendidikan yang sesuai untuk peringkat umur yang tertentu. Dalam membincangkan peringkat perkembangan kanak-kanak dan remaja, David-Hurst membahagikan kepada 3 peringkat perkembangan, iaitu pada peringkat yang pertama, peringkat bayi dan awal kanak-kanak. Peringkat ini kanak-kanak mula belajar bercakap, membentuk konsep yang mudah tentang realiti sosial dan fizikal untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, peringkat pertengahan kanak-kanak, di mana kanak-kanak menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira, menguasai kemahiran tertentu untuk permainan berbiasa, belajar konsep hidup seharian dan mereka juga belajar bergaul dengan individu lain dan membentuk sikap yang mengakui hak, keupayaan, kelemahan dan pada setiap individu. Peringkat yang terakhir adalah peringkat awal remaja, di mana kanak-kanak akan berubah menjadi balik dan mula berminat bergaul dengan berlainan jantina dan ingin mencapai kebebasan daripada ibu bapa. Mereka inginkan tingkat
Mereka menerima dan menghargai tubuh badan, membentuk kebebasan emosi, memilih bidang pekerjaan sesuai dan sebagainya. Nama diberi Syaimah Abidah binti Hamzah, bernombor matrik D202211104242. Jadi, saya akan menerangkan perkara yang terakhir dalam kajian ini, iaitu kesimpulan. Bagi kesimpulan dalam kajian ini, jelaslah bahawa ibu bapa merupakan tunjang yang mendorong kepada proses perkembangan dan pembentukan sasiah kanak-kanak. Hal ini kerana ibu bapa haruslah membimbing dan memahami kehendak jiwa remaja serta berfikiran terbuka supaya mereka rasa selesa dan tidak malu lagi untuk berkongsi cerita. Selain itu, guru-guru yang berada di sekolah juga merupakan aset penting bagi memastikan segala perkara yang berkaitan tentang pelajar dapat dikenal pasti dan meningkatkan lagi prestasi pelajar dan guru di sekolah. Jika merujuk kepada teori perkembangan Erik Erikson, kanak-kanak mempunyai hasil dan tekanan sosial budaya yang mempengaruhinya, manakala nilai dan institusi setiap kebudayaan akan menghasilkan personaliti tertentu. Jadi, setiap perkara yang berlaku ke atas diri kanak-kanak akan mempengaruhi sikap mereka, iaitu melalui figura yang paling dekat dengan mereka seperti ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Sekian daripada Adik Umairah. Harapan Ustaz lah ataupun harapan guru lah kepada generasi yang akan datang ni, kita kena kita kena didikkan awal tu penting lah. Maksud Ustaz tu, didikan awal tu maksudnya kita kena ada iman kita tu kena kuat. Pegangan Islam, agama kita, Al-Quran kita pun kena pegang kuat. Kita kena berpegang pada Al-Quran dan hadis tu kena sahih. Dan ibu bapa, peranan ibu bapa lah.